dalam Buletin Awal ini. Baik, hari ini masuk hari ke-9 Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan dan semalam terdengar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan lanjutan PKP ataupun perintah ini sehingga 14 April depan. Bagi anda yang berada di rumah, selain penting untuk menjaga kesihatan badan anda secara fizikal, penting juga untuk kita menjaga kesihatan mental kita dalam tempoh yang mencabar ini. Bagaimana jika terkurung di dalam rumah, kita boleh memastikan kesihatan mental kita berada pada tahap yang sihat. Di talian sekarang menerusi Skype secara langsung adalah Profesor Madya Dr. Muhsin Ahmad Zahari, pakar perunding psikiatri Universiti Melaya. Profesor, terima kasih kerana bercakap dengan kami. Pertama sekali, Prof, berkurung di dalam rumah untuk tempoh yang lama, dari segi psikologinya apa kesan kepada manusia? Soalan paling atas tu. So, kita ni sebagai manusia memang naluri kita untuk bersosial, untuk bertemu secara fizikal. Jadi sebenarnya istilah yang kita pakai social distancing ni ataupun macam duduk diam di rumah itu, dia lebih sebenarnya daripada physical distancing. Maknanya kita secara fizikal tak boleh berhampiran dengan orang yang lain atau tak boleh berada di dalam tempat orang ramai dan sebagainya. Ini sebenarnya dalam konteks sebenar apa yang berlaku sekarang di bawah PKP ini. Dan dalam suasana diancam wabak COVID-19 ini, sokongan sosial perlu sebenarnya setiap individu itu. Jadi bagi mengurangkan risiko psikologi itu, impact pada kesihatan mental tu, walaupun kita berkurung, sebab kalau kita berkurung tanpa bersosial contohnya, dia akan menimbulkan rasa stres. Jadi nak mencegah ini daripada berlaku, kita boleh menggunakan contohnya teknologi yang ada sekarang untuk berkomunikasi. Sebab kalau kita biarkan stres ini berterusan tanpa kita atasi, tanpa kita berkomunikasi, boleh menimbulkan kerisauan, keresahan dan sebagainya. Dan kalau terlalu lama dibimbangi juga boleh memberi tekanan mendalam kepada masyarakat lah. Selain daripada tidak dapat membuat pekerjaan biasa, menafkah berkurangan. Jadi ini memberi kesan yang mendalam, kemurungan, keresahan boleh timbul jika tidak ditangani dengan baik. Okay, itu dari segi komunikasi, Prof, kita boleh gunakan teknologi seperti mana yang kita guna sekarang menerusi Skype dan sebagainya. Dan saya yakin ramai keluarga di luar sana berhubung dengan ibu bapa mereka, anak-anak mereka, sahabat handai menerusi Skype dan sebagainya. Tetapi dari segi aktiviti fizikal, kerana ada ramai orang yang juga mendambakan aktiviti fizikal untuk release stres dan sebagainya. Apa aktiviti fizikal yang bagus yang boleh kita lakukan di rumah dan untuk kita mengekalkan moral pada tahap yang bagus? Betul. Itu memang penting sebab kalau kita hanya orang kata macam sedentary lifestyle ataupun yang tidak aktif, duduk semata-mata, itu menimbulkan kebosanan dan menimbulkan stres juga. Jadi ini yang kita harus buat di dalam rumah. Jadi kita kena buat satu riadah yang ringan, contohnya stretching exercise yang menekan otot-otot, dan juga kalau kita boleh ada treadmill, kita boleh buat treadmill, ataupun kadang-kadang kita buat satu aktiviti macam exercise sendirilah. Contohnya kan kita kadang-kadang kita macam kita bumping dan larian setempat dan sebagainya. Jadi ini masih boleh dilakukan. Dan selain daripada itu, kalau kita ada macam pingpong dan sebagainya, kita masih boleh membuat riadah ini dalam konteks rumah kita sendiri tanpa keluar dari rumah. Atau badminton. Jadi ini boleh membantu mengekalkan kecerdasan dan juga mengelak daripada kita jadi kebosanan terus menjadi lebih stres. Sebab kalau exercise itu sebenarnya dia boleh memberi impact yang positif kepada kesihatan mental sebab dia menaikkan endorfin dan sebagainya dalam badan kita. Okey, antara yang golongan yang mungkin paling kita khawatir ataupun kasihani adalah kanak-kanak, Prof. Kerana anak-anak kita, mungkin untuk orang dewasa mereka boleh juga masih lagi keluar sekali-sekala untuk beli barang keperluan, atau ada antara kita yang perlu ke tempat kerja, kalau bekerja dalam sektor kritikal yang tidak boleh bekerja dari rumah. Tetapi kanak-kanak tidak ada sebarang alasan untuk mereka keluar. Impak psikologi terkurung di dalam rumah ni kepada kanak-kanak apa, Prof? Adakah ia berbeza dengan orang dewasa? Ya, saya rasa ada perbezaan dan kanak-kanak sebenarnya saya rasa lebih terkesan dengan PKP ini sebab kanak-kanak yang masih membesar umur mungkin sekolah rendah ataupun awal sekolah menengah, dia memerlukan rasanya persekitaran,
yang positif, bermain dengan kawan-kawan, itu sebagai satu daripada pembelajaran bersosial dengan orang, contohnya baik di luar rumah atau dalam rumah. Jadi sebenarnya pada masa ini mereka tidak dapat bermain di luar rumah dengan kawan lah. Jadi proses pembelajaran yang bersosial dengan kawan-kawan ni agak terencat pada ketika ini. Tapi saya berpendapat ibu bapa boleh mengeratkan juga bonding dan ikatan kekeluargaan pada masa ini. Jadi kalau tak dapat bermain dengan kawan luar, training hubungan rapat, ikatan kekeluargaan itu boleh dipereratkan lagi oleh ibu bapa yang juga tidak keluar pada rumah pada masa ini. Kebanyakan masa dihabiskan di rumah. Jadi peluang ini juga boleh digunakan. Selain itu, teknologi juga boleh digunakan untuk pendidikan. Dahlah sekolah, pendidikan sekolah terhenti, jadi tidaklah sesuai kalau sekiranya mereka tidak belajar selama satu bulan ini mungkin lebih kurang, dan mungkin menggunakan platform gantian seperti teknologi maklumat ataupun internet sebagai platform pembelajaran. Selain daripada itu, kanak-kanak ni boleh dididik, boleh diterap nilai-nilai murni, contohnya mementingkan amalan kesihatan, kebersihan seperti hand washing, hand hygiene, pemakanan yang sihat dan sebagainya, dan terus supervision daripada parent. Jadi masih ada banyak faktor-faktor positif juga walaupun ada elemen-elemen terganggu dalam konteks PKP bagi kanak-kanak ini. Merupakan juga Prof, selain daripada orang awam dan kanak-kanak, antara yang paling penting untuk kita kekalkan kesihatan mental adalah mereka di barisan hadapan atau frontliners, doktor, jururawat, polis, tentera yang mengawal roadblock, kawalan di jalanan setiap hari, setiap waktu. Dan difahamkan Prof juga ada berdepan mengendalikan pelbagai kes dan disuruh untuk terlibat dalam mengekalkan moral doktor dan juga jururawat. Apa cabaran kita untuk memastikan tahap kesediaan mereka bukan sahaja dari segi fizikal tapi dari segi mental itu cukup bagus untuk mereka berdepan dengan wabak ini dalam usaha ini selaku frontliners? Ya, jadi wabak ni merebak di seluruh dunia, malah di seluruh masyarakat di segenap tempat. Jadi seluruh ahli masyarakat sebenarnya memainkan peranan. Jadi dalam ini kita kena dalam keadaan semua orang bersusah payah dalam masing-masing ada kesusahannya tersendiri, termasuklah frontliner ini. Masyarakat yang lain daripada kita lihat yang memberi sokongan, ada yang tolong jiran yang tolong tengok anak sebab dia ibu bapa jiran ini dia bekerja dekat frontliner, polis ataupun jururawat, doktor dan sebagainya. Jadi bantuan ini penting sebab ini menunjukkan memberi moral support dan menunjukkan masyarakat memberi sokongan kepada mereka frontliner ni. Sebab kami yang berada di hospital ni pun kadang-kadang kita ada kegusaran juga sebab kita berhampiran dengan situasi wabak ni, sebab kebanyakan yang sakit akan datang ke hospital dan kita lah yang akan membuat penilaian. Selain daripada itu, saya rasa apabila kita bertemu dengan petugas kesihatan ni, berilah kerjasama sepenuhnya dengan memberi maklumat yang sebenar-benarnya, khususnya berkaitan sejarah kontak dan sejarah perjalanan. Jangan sembunyikan sebab sebarang maklumat ini amat penting, dan jika kita sembunyi, dia mengundang bahaya kepada diri kita, perawat dan orang lain. Ini yang antaranya kalau frontliner di hospital yang juga risau kerana diimbangi bahawa maklumat yang diberikan itu tidak tepat, dan bila tidak tepat menimbulkan risiko pula kepada frontliner ini sendiri. Okey, Prof. Mungkin sebelum berpisah saya ingin mengalihkan sikit perbualan ini ke satu aspek yang banyak kita bincangkan sejak beberapa minggu lepas, iaitu pembelian panik. Kita berbincang berkenaan dengan psikologi, psikiatri. Mungkin naluri manusia itu apabila mereka tidak pasti apa yang akan datang selepas ini, apa yang akan mereka dapat jangkakan bergerak ke hadapan, adalah naluri itu adalah untuk stock up on supplies, untuk mengumpul atau membeli banyak barang keperluan. Dan ini adalah, walaupun saya tidak galakkan pembelian panik, saya tidak mahu itu berlaku, tetapi ini mungkin ada berkait rapat dengan naluri manusia. Jadi bagaimana kita mahu lawan naluri ini? Itulah. Pertama, betul lah tadi macam Luqman cakap bahawa ketidaktentuan itu yang sebenarnya lebih meledahkan orang, membuat pembelian panik dan sebagainya. Dan ini memang panik dalam satu masyarakat pun, dalam keadaan sekarang ni pada baseline pun ahli masyarakat memang ada keresahan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Dan akibat penularan informasi yang tidak betul juga, ini yang menyebabkan orang pembelian panik. Contohnya menularkan cerita berkenaan PKP yang bukan tidak akan buat, tetapi mereka menyatakan bahawa akan tidak boleh langsung membeli barang atau barang sudah habis dan sebagainya. Jadi kadang-kadang elemen-elemen informasi yang tidak tepat
menimbulkan keresahan dan udahlah masyarakat itu sudah kerisauan dah ada. Jadi dia menyebabkan mereka bertindak balas membeli barangan yang tidak perlu dan saya percaya kerajaan telah memberi keyakinan bahawa makanan dan keperluan tidak kehabisan. Saya juga pergi membeli makanan, masih ada lagi makanan yang perlu diberi dan rakyat harus yakin kepada pihak berkuasa dalam memastikan supaya tiada pembelian panik lah. Jadi kalau fenomena ini terjagat, maksudnya semua orang mempercayai bahawa stok semua cukup dan ramai tidak beli, tak adalah panik. Tapi kalau seorang membeli banyak, orang lain akan ikut. Itu fenomenanya. Tapi susah juga sebab di negara-negara lain pun, di UK contohnya baru-baru ini, sama juga tindak balas di negara maju macam itu pun masih ada pembelian panik berlaku. Kadang-kadang untuk percaya ini, Prof, adalah salah satu perkara yang paling sukar untuk kita lakukan selaku manusia. Bagaimana kita mahu percaya, kita mahu yakinkan diri bahawa semuanya akan pulih pada masanya, mungkin tidak lama lagi insyaAllah. Bagaimana semua, everything's going to be okay, tidak lama lagi, walaupun kita masih belum boleh nampak lagi sebarang petunjuk ke arah itu. Sebenarnya insyaAllah dalam mana-mana wabak pun yang berlaku, dia ada satu, orang kata macam dia akan jadi peak ataupun puncak kepada kejadian itu. Tapi yang paling penting pihak berkuasa kena ada perancangan. Contohnya PKP ataupun perintah kawalan pergerakan ini adalah satu dari perancangan penting di mana memberhentikan rebakan virus ini. Dan kalau masyarakat memberi kerjasama, tidak mempersoalkan langkah ini dan akur, sebab kalau tidak ikut kepada arahan ini, dia akan mengakibatkan wabak yang lebih serius. Mungkin sebelum wabak ini reda, menyebabkan lebih ramai kematian contohnya. Jadi masyarakat kena ikut. Kalau risau dan kalau bimbang keselamatan diri, ahli keluarga, orang yang tersayang tu, kita kena ikut arahan yang dicadangkan. Dan segala kebanyakan wabak yang berlaku memang dia akan turut